Assalamualaikum. Apa khabar semua? So basically kita nak invite Dr. Shamina. Okay. Okay, so sementara kita tunggu Dr. Shamina. Uh, ah, Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum Min. How are you? Alhamdulillah, apa khabar? Oh, baik. Okay. Terima kasih. Hari ini kita bertuah ya dapat bersama dengan Dr. Shamina. Dr. Shamina dengan saya dulu sebenarnya kawan lama Min. Kita Betul. Oh, dari tadi. daripada HKL lagi masa kita houseman and then lepas tu kita terus kat Hostel Ampang lama juga bersama and then lepas tu masing-masing meneruskan langkah Ke arah private. seterusnya. Betul. Okay, so hari ini kita bertuah kita dapat bersama Dr. Min untuk kita bincangkan lagi perjalanan pencarian cahaya mata dan juga penjagaan awal kandungannya. Betul. Okay. So, Min macam mana dekat hospital Min? Okey ke semua? Macam mana keadaan sekarang? Dekat Sunway dekat Sunway Medical Ya. Center. Okay je lah so far. Baby nak beranak tak kisah COVID ke tak COVID ke dia nak keluar juga kan. So macam tu je Ya. lah. Okay. Okey, dah kembali pada asal dulu. At one point of time semua orang macam risau dengan COVID ya. So, dari segi uptake booster semua dari kalangan ibu-ibu mengandung macam mana? Booster okay so far. Kebanyakan memang semua pesakit saya semua ambil booster dia. Mungkin sebab kita kebanyakan pesakit saya yang kat private tu memang dia nak yang terbaik lah untuk mak, untuk anak dia. Jadi dia walaupun kadang-kadang bila ambil booster tu ada macam side effect letih, lesu, demam, tapi diorang sanggup lah demi kesihatan anak, demi kesihatan diri sendiri kan. Ya, betul. Memang banyak bezanya. Dulu kita tak ada booster, ada dua je vaccination. So sekarang ni booster kita nampak walaupun ada yang positif tapi symptoms dia mild saja, tak ada yang serius kan. So, ramai juga ibu mengandung yang follow up dengan saya dekat Sunway ada dapat COVID lah. Tapi kebanyakannya memang semua quarantine kat rumah aja. Sebab semuanya kategori 1 ataupun 2A kan. Jadi boleh quarantine kat rumah. Simptom pun kebanyakannya. Okay, so that's good. So basically apa yang kita akan buat masa sesi IG live ni kan Min, biasanya kita akan bincang-bincang pasal persoalan tajuk kita hari ni, the first half the first 30 minit. Lepas tu kalau ada apa-apa soalan daripada pasangan-pasangan yang nak tanya soalan boleh start tanya dan kita akan go through lah soalan-soalan tu. Kita juga ada soalan quiz cepu emas ya. So kalau saya bagi soalan tu untuk Min tanyakan. Okay, so siapa yang jawab paling awal dan tepat ya, kita boleh hantar ya. Ni adalah suplemen bioselenium ni tajaan bioselenium daripada Sun Pharmacy. So itu yang kita buat lah selalunya macam pukul 9.30 tu selalunya ramai dah tontonan tu nampak banyak sebab nak jawab soalan. Dalam dapat hadiah. Dapat dia. Boleh. So okay, Mi boleh fikir-fikirkan soalan dia. Okay. Alright, Soalan so tanpa yang kita bincang hari ni ke? tak kisah apa-apa bolehlah juga. Ada selalunya soalan dia simple-simple je ya, tak adalah susah. So just that kalau apa-apa yang kita nak ketengahkan isunya kan. So that's when kita tu. Okay Min, so tanpa melengahkan masa, kita teruskan perbincangan kita. Ada Min nak share apa-apa nak kita start lah. So sebenarnya saya pakar sakit puan, pembinaan dengan sakit puan, tapi saya bukanlah pakar fertility. Jadi pakar fertility ialah Dr. Saleha kan. Jadi 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 kadang-kadang macam adalah yang setengah benda yang pesakit tanya, memang saya boleh jawab tapi lagi baik ambil
pendapat daripada pakar fertility lah, pakar kesuburan kan. So kita start dengan soalan basic dulu. Katakan satu couple tu, tak kisahlah dah, kalau mungkin couple yang baru berkahwin kan. So dia merancang nak anak, apa yang sepatutnya dia buat sebelum dia pregnant lagi? Okay. So basically dari segi fertility, apa yang kita nak ialah kita galakkan couple bila baru berumah tangga ya, adalah untuk jaga kesihatan yang terbaik lah. Sebab selalunya kan Min, ramai couple-couple bila dia dah kahwin dia bahagia, dia happy, dia dah ada kawan nak makan kan. So dia punya jadual dulu makan mungkin sekali sehari sebab dah ada husband, dah ada wife. So they look forward nak makan. So makan ni adalah something yang event of the day. Nak makan apa malam ni, nak makan apa sarapan. So kebanyakan dia akan put on weight. So bila dia put on weight, especially kalau banyak sangat, dan period dia akan jadi irregular. Put on weight sedikit okay, so itu tanda bahagia. So kalau lose weight lepas kahwin, kesianlah pula macam kenapa ni kan. So and then tapi bila period tu dah jadi tak menentu, there's something not right somewhere. So yang tu kena tengok balik. Dan of course kita galakkan ambil folic acid, vitamin D. So kalau ikutkan dia galakkan ambil 3 bulan sebelum mengandung ya. Dan juga kalau betul-betul committed untuk TTC, pastikan tahu bila period, tahu pasal kita punya body. Maybe kena jot down dah dalam kalender. So selalunya ramai orang pakai app. So bila tanya je bila last period, semua keluarkan handphone dan check. So itulah yang buat. Dan juga yang paling penting adalah bersama, kerap bersama 2-3 kali. Kalau kita buat macam survey kan, berapa kali seminggu, ramai couple yang TTC kadang-kadang dia buat tak kerap. Maybe sebulan tu sebab dah busy contohnya, kadang-kadang tak sekerap dulu masa awal-awal kahwin. So yang itu pun kena tengok juga. Lagi satu, kalau ada yang mana couple-couple yang ambil ubat kan, yang on medication, apa tu semua kena kawal juga. Adalah kan semua penyakit-penyakit, medication. Betul. Mungkin ubat mungkin kena tukar kan pada ubat yang sesuai untuk orang mengandung semualah. Okay. Betul. So, kalau ada apa-apa beza tak kalau couple, contohnya ini kita mula tadi couple yang baru kahwin ataupun baru nak try. Tapi katakan couple tu dah kahwin beberapa tahun, lepas tu dah beberapa tahun tapi tak pernah ambil treatment apa-apa lagi. Apa yang Salihah sarankan untuk So selalunya kalau dia dah mencuba dah lebih daripada setahun contohnya dan tak ada rezeki lagi, so masa ni yang kita galakkan couple untuk datang check kesuburan. Ada yang tanya apa maksud check kesuburan tu? So selalunya kita kata pergi jumpa dengan doktor. Apa yang kita akan buat adalah kita akan check kedua-duanya, suami dan isteri. Untuk suami dia bagi sampel sperma sebab kita nak tengok dia punya bilangan sperm dia, pergerakan sperm dia, bentuk dia. Kalau untuk wanita, untuk isteri kita akan buat scan ya. Selalunya kita akan buat juga scan bawah sebab kadang-kadang scan atas kita tak nampak ovary dia. So kalau scan bawah tu kita nak tengok rahim dengan ovary, lebih kepada nak tengok berapa folikel, berapa orang kata telur lah dia kata, bilangan telur tu. Dan selalunya kita akan buat ujian darah juga, tengok result telur yang dipanggil hormon AMH tu. Okay. So itu macam first step, nak tengok ada apa-apa isu tak first. Dan selepas tu kita akan follow up lah dengan keputusan tu. Tengok daripada situ kita akan tengok ada tak apa-apa yang kita perlu, sama ada perlu rawatan ataupun sebaliknya. Okay. Yang scan bawah tu lah yang kebanyakan takut tu. Betul. So ramai yang kata doktor kita orang dah scan semua okey, tapi bila tanya scan bawah tak? Maksudnya scan transvaginal tak? So dia kata kebanyakannya tak. So bila macam tu kadang-kadang kita hanya nampak rahim saja, kita tak nampak ovary dia. So itu yang susah sikit. So selalunya kita akan buat jugalah transvaginal. Sebab kebanyakan banyak couple TTC ni mula-mula dia pergi jumpa doktor, family doktor dia dulu kan. Yeah, betul. Jarang ada alat untuk scan bawah tu kan, untuk scan vagina kan.
Okay, so maknanya memang Sally rasa husband mesti datang lah masa first follow up tu. Sebab ramai Betul. datang, dia seorang je. Dia kata dia nak dia dulu baru nak check suami. Tapi pada pendapat Sally, memang husband should come jugalah masa first follow up tu ya. Ya, betul. Ramai yang kata, okay doktor saya nak datang dulu, saya nak pastikan I'm all okay. Macam tu. So ada yang kata, husband suruh saya datang dulu doktor, nak check. Pastikan from my side, I'm alright. So dia macam sebenarnya macam kita tengok gambar tu separuh, sebelah aja. Kita tak nampak dia ada side. So kita tak boleh nak plan pun treatment sebab kita masih nak tengok bacaan sperma tu macam mana. Sebab bacaan sperma tu dia juga adalah penentu jenis rawatan yang couple akan ambil. So ada yang sampai nak buat check tube terus tanpa ujian sperma, macam dia buat HSG ataupun dia buat yang ultrasound hypophysis tu, dia nak buat semua tu dulu. Isunya ialah bukan tak boleh buat, boleh, tapi kalau ada isu dengan sperma, contohnya nauzubillah bilangan dia kurang ke, and then dia buat HSG, dia jadi macam redundant lah. Sebab treatment usually akan ke arah IVF ataupun ICSI. So tak perlu pun check tube tu. So selalunya check tube tu kita suruh tunggu dulu, tengok sperm dulu. So husband tu untuk check sperm je lah, bukan dia kena lain tak? Sebab ada juga macam contohnya pesakit saya kan, husband dia sebenarnya outstation. So tak dapat datang. So husband selalu cakap, boleh tak saya buat je sperm test dekat tempat lain, lepas tu saya email je doktor result. Pada saya tu tak seoptimum lah kan, tapi boleh doktor sana. So memanglah sebab bayangkanlah especially couple yang macam TTC PJJ yang duduk jauh, husband dia offshore ke ataupun sebab keadaan tak boleh nak izinkan husband dia datang. So sometimes dia orang buat dekat lab, macam pergi kat lab luar. So I think tu pun masih boleh diterima, maksudnya asalkan buat dan kita screen daripada situ. Contohnya kalau result tu straightforward, semuanya okay, then most likely is alright. Tapi kalau macam ada borderline bacaan, so sometimes kita suruh minta buat sekali lagi dekat lab macam yang lebih equip, and then supaya kita boleh tahu ada isu betul-betul tak dengan sperma, dan baru situ daripada situ kita boleh buat lah. It's better to check rather than tak check. So itulah. Tapi kadang-kadang nervous juga bila kita tengok kan, bila husband nak, okay kita nak tengok keputusan sperm kan. Lepas tu macam husband pun macam tegang je kan. So bila kita nak go through tu, so one by one semua tu memang nervous lah. Tak adalah, I think tak adalah macam yang husband tu pun relax. I think dua-dua pun nak tahu apa yang keadaannya. Dan juga kadang-kadang bagus juga kalau husband datang, sebab bila husband datang dia tahu what to expect next kan, apa kena buat seterusnya, boleh counsel sekali kan. Sebab especially couple yang perlu treatment lebih untuk kesuburan ni, dia memang kena lebih tabah kan, kena tak boleh give up apa semua. So husband pun kena sokong sekali kan. Betul. And then especially kalau nak buat rawatan, nak bincang dengan husband, so memang memainkan peranan penting sebab nanti nak bincang susah nak bincang bersama. Macam kalau husband tak ada, so nanti isteri balik bincang kat rumah, mungkin lain dia punya explanation dia, so tak nampak the whole picture. So memang kita perlukan husband tu datang kalau boleh. Tapi kalau tak, kita try to see apa yang kita boleh buat untuk kita move forward lah. Okay. So sebelum dia jumpa pakar fertility kan, ada apa-apa tak yang Sally nak suruh dia orang buat sebelum tu? Macam contohnya kena berpantang berapa hari, tak boleh bersama sebelum jumpa you. Untuk ambil ubat, ambil darah, ada apa-apa tak? So that dia pergi jumpa nanti dia dah ready dah. So dari segi ujian sperma, selalunya kita nak minta husband keluarkan ataupun ejaculate sperm sama ada bersama pun boleh, antara 2 hingga 5 hari sebelum hari ujian sperma tu. Sebab ada juga couple yang lama tak bersama, contohnya sampai sebulan, sebab dia ingat kalau tak keluarkan sperma nanti hari ujian sperma tu lagi banyak sperm dia. Padahal
itu adalah tak tepat sebab banyak sperm yang mati ataupun sel yang mati, so bacaan tu tak valid. So ada yang juga baru bersama malam semalam, so nanti bacaan dia tak tepat pula. So itu yang lain sikit lah untuk ujian sperma. Tapi dari segi untuk wanita, dia tak perlu bila-bila pun boleh datang dalam hari kitaran dia. Dia tak perlu macam datang hari kedua ataupun hari ketiga, ataupun hari ke-21, tak perlu. Bila-bila pun boleh datang, kita boleh buat scan um, bila-bila masa. Termasuklah masa hari awal kitaran haid pun boleh, tak ada masalah. Alright. Okay, kalau macam tu, katakan satu couple tu memang dah check dan mungkin perlu rawatan fertility. Berapa, I guess probably depend on rawatan fertility apa yang diperlukan. Tapi agak-agak berapa tak kena follow up. Sebab dia perlu committed kan kepada treatment. Betul. So dari segi rawatan fertility, katakanlah kita start dengan ubat Clomid lah Min . So berapa kali dia kena follow up. So selalunya kita akan bagi ubat tu siap-siap. Bila dia period je dia ambil ubat tu. Sebab ubat Clomid tu makan masa hari awal period. 5 hari awal. Hari kedua sampai hari ke-6 ataupun hari ke-3 sampai hari ke-7. So dia perlu datang balik pertengahan cycle. Maksudnya hari ke-12, 13 ataupun 14 sekali je. Kenapa kita nak jumpa? Sebab kita nak scan, nak tengok, nak pantau ada tak respon kepada Clomid tu. Cukup tak dos dia ataupun kita perlu naikkan. So kalau ada telur yang matang, lepas tu kita akan bagi satu injection, dia panggil trigger injection atau trigger shot untuk telur tu ataupun ovulasi berlaku dalam masa sehari 24 jam macam tu. And then nak time bila nak bersama. So itu yang kita akan buat. So dia punya appointment sekali masa pertengahan cycle tu untuk Clomid. Kalau untuk IUI banyak sikit macam 3 kali macam tu. Sebab kita nak tengok ada telur matang, lepas tu hari IUI. IVF banyak sikit lah. So tu dalam 5 kali dalam kitaran tu. So dia semua bergantung kepada apa treatment yang diperlukan lah ya. Tapi betul, kena ikut waktu betul lah. Bila datang tak boleh datang suka hati lah kan. Betul. Yang tu bila rawatan kena datang pada waktu tertentu. Okay, alright. Lepas tu lagi satu, dekat Malaysia ni sekarang ramai, rasa nak laju juga penonton yang tanya juga ni, bila couple berumur. So ada juga pasangan-pasangan kat Malaysia ni kadang-kadang mungkin diorang kahwin lambat ataupun mungkin diorang kahwin awal dah dapat anak masa mula-mula tu, lepas tu dah lama tak dapat anak kan. So umur pun mungkin lewat 30-an ataupun dah 40 lebih. Okay, so apa couple macam ni, adakah rawatan tu akan lebih agresif ataupun lebih cepat langkah-langkah ke IVF terus ke macam mana? So bila keadaan macam ni, sebab bila usia wanita tu meningkat, kita punya telur pun berkurangan. Bila telur berkurangan, kualiti telur pun akan terjejas. So basically kita ada biological clock kita ticking lagi cepat. So kita kena percepatkan rawatan fertility. Okay? So selalu kita akan buat ujian saringan, termasuklah AMH, tengok result telur dia. Kalau wanita tu usia dia akhir 30-an ataupun awal 40-an, kita lebih ke arah IVF sebab kita nak itu antara basically rawatan yang paling tinggi lah dia punya success rate dia berbanding dengan IUI ataupun Clomid. Itu pun katakanlah usia wanita tu 40 tahun ke atas, sukses IVF dia dalam kurang daripada 5%. So yang tu kita akan explain lah dari segi success rate tu. So then kita bincang sama ada couple tu nak go ahead ataupun dia rasa I think we are okay, dia nak explore option lain macam adoption macam tu. So tapi ada yang kata well 5% there is still hope, dia nak try and then kita go ahead lah, kita start terus rawatan tu. Ada setengah center diorang kalau 35 tahun ke atas diorang hanya buat IVF je untuk wanita tapi kita masih bincang, some couple they take time untuk nak absorb everything. So dia nak tengok macam mana kalau buat IUI ada tak respon macam tu. So tapi kita kata kalau nak buat IUI mungkin sekali je. Kalau tak berjaya kita plan move forward, tak perlu buat berapa kali, just keep it up je lah. Maknanya kita mempercepatkan lah proses tu lah.
Kalau kalau katakan dia kahwin dewat 30-an ke apa-apa, berapa lama, dan of course kebanyakan couple bila kahwin dia tak terus ambil, unless dia dah 40 lebih, dia tak terus ambil rawatan kesuburan kan, dia akan Betul. enjoy dulu apa semua. So berapa lama tempoh yang selalu kita galakkan diorang enjoy dulu sebelum diorang, kalau tak mengandung juga, sebelum diorang ambil pakai fikir. So kalau macam tu dalam 6 bulan, okay. So basically kita tak boleh kata dia tak ada masalah kesuburan just because usia dia. Sebab dia tak pernah bersama lagi. So dia tak pernah mencuba betul-betul. So kita kata okay, bagi masa 6 bulan. And then tengok kalau ada rezeki. Tapi kalau mereka nak datang awal, nak saring dulu. Check je dulu. Just to make sure everything is okay. So pun boleh juga. So and then lepas tu kita bagi masa 6 bulan. Kalau tak ada rezeki baru kita start. So those are the thing yang kita boleh buat lah. Okay. So kira bagi couple-couple yang dah berumur tu cepat-cepatlah pergi check kan. Dan lebih kepada umur wanita kan. Kadang-kadang adalah couple yang wanita ni lebih berumur tapi suami ni mungkin muda sikit kan. So itu pun kena check juga kan. Ya, betul. So basically check dulu, tengok macam mana, and then ramai yang bila kita tengok yang datang kalau usia dah lewat 30-an, awal 40-an, diorang macam a bit more stress, bila kita especially dari pressure daripada society nak make sure dia boleh mengandung semua. Dan bila May kata bila suami muda, lagilah pressure tu lagi on sebab that's why kita galakkan. So kalau okay dah berumah tangga, then maybe check dulu and then kita tengok kat mana. Kalau semuanya okay, keep on trying dulu. Macam itulah. Lepas tu sementara kita cakap pasal yang umur dah meningkat, ada jugalah patient saya tanya sebab dia baca social media, tengok cerita-cerita Hollywood semua kan. So dekat barat sekarang ramai wanita yang macam berkejaya, yang profesional ataupun mungkin dah kahwin tapi diorang nak delay dulu, nak pregnant tu kan. So diorang freeze dia punya eggs, dia punya telur tu dia bekukan dulu. So adakah orang buat macam ni, dan adakah Dr. Saliha rasa benda tu sesuai ke tak untuk masyarakat? Dia tengok kalau lah dia dah berumah tangga, okay, tapi dia tak ready lagi. Contohnya dia nak buat PhD, dia nak ataupun dia kena buat some commitment elsewhere, dia kena berpisah dulu, dia tak ready nak ada anak lagi. So antara yang dia boleh buat, instead of bekukan telur, dia bekukan embryo to buy time. So sebab dia dah ada dia dah kahwin, suami dah ada. Okay. Tapi kalau wanita tu single, dia tak ada jodoh lagi contohnya. Okay. So apa yang kita galakkan dia buat adalah kita check dulu result telur dia. Okay. Kita buat scan, kita tengok macam mana keadaan result telur dia, dan kita kena bincang dulu sebab dia ada isu dengan fatwa kita. Sebab dia tak, kalau wanita tu dia result telur dia normal, dia tak boleh, dari segi fatwa dia tak benarkan lagi untuk bekukan telur secara just for social reason macam tu. Tapi kalau dia ada, contohnya dia pernah buang sis, dia ada endometriosis, ataupun contohnya na'udzubillah dia ada cancer ke, so dia ada macam medical indication nak bekukan telur dia. Yang tu kita boleh bekukan telur tu dulu sebelum supaya kita boleh buy time. By the time dia dapat jodoh, dia dah kahwin, so dia boleh pakai telur dia yang dia bekukan. Sekiranya masa usia tu dah menyebabkan telur dia dah tak ada macam tu. Tapi kita masih berbincang lagi dengan dari segi social reason untuk bekukan telur semata-mata tanpa ada medical indication. At the moment fatwa dekat Malaysia tak benarkan lagi. So that's the situation lah. So ramai juga yang datang sebab biasalah tengok cerita-cerita Hollywood ni kan semua. Betul. So diorang macam ada macam egg freezing party lah, dan cerita-cerita semua bekukan telur dulu. Tapi kalau kita ikutkan data, kita perlukan banyak telur untuk dapatkan chance untuk mengandung. So berapa banyak telur kita kena bekukan tu banyak, antara 10 hingga 20 telur. So setengah wanita bila result telur tu dah rendah, so sometimes dia kena buat beberapa cycle untuk kutip telur tu.
untuk dapat dia good chance untuk dapat baby. So telur tu tak semestinya satu, dua kita bekukan dia akan berjaya menjadi embrio. So banyak telur yang sort of like tak boleh nak survive proses tu. So itu pun kita kena bincang juga supaya kita ada realistic punya expectation dengan rawatan telur ni. Okay, lagi satu tadi Sally ada sebut pasal vitamin D kan, dengan folic acid kalau nak mengandung. Kalau wanita yang menjalani proses rawatan kesuburan, ada tak vitamin ataupun suplemen lain yang disyorkan? So kalau pasal suplemen ni kan kau banyak, kalau kadang kita kalau couple datang dia bawa 2 handbag. Saya dah takut lah kalau orang bawa 2 handbag tu apalah ni cuba. Kadang-kadang baca viral social media benda tu kadang-kadang ada macam Betul, tapi kita faham diorang mencubakan, diorang nak try. I mean kita nak try untuk mengandung, so macam-macam ikhtiar kita akan consider. So tapi kita kena faham suplemen ni adalah suplemen, dia bukanlah ubat. Apa-apa ekstra dalam badan kita kebanyakannya akan kita flush dekat toilet. So there's no point ambil tu banyak suplemen, doesn't mean kita adalah lebih healthy daripada kalau kita tak ambil semua yang kita beli tu. Tapi dari segi kajian, suplemen yang paling penting folic acid, vitamin D. Dia bukanlah suplemen untuk meningkatkan telur kita ataupun meningkatkan kesuburan, tapi sebenarnya untuk get ready untuk mengandung bila bayi ada dalam rahim kita. Suplemen yang lain yang ada dalam kajian yang mungkin ada baiknya adalah CoQ10. CoQ10. So itu antara kalau nak ambil boleh, tapi suplemen lain ramai yang ambil vitamin C. Semua tu nak ambil pun boleh, tak ada masalah, ataupun multivitamin pun boleh. So tapi selain pada tu tak ada lebih yang kita kata ambil untuk kesuburan. Untuk lelaki zinc dengan selenium, tapi suplemen juga rokok dengan vape kena berhenti. So itu paling so sometimes suplemen dah banyak dah isteri dia belikan semua kan. Kadang-kadang tengok dah satu pinggan dah suplemen je. So tapi rokok masih tak boleh tinggal. So that's when apa ni lah. Makan suplemen lepas tu terus keluar berokok. So itulah susah juga ada orang, tapi kena cuba at least masa TTC. Dan kalau dah berhentilah. Ramai kan yang nak cuba berhenti merokok and then diorang vape. Tapi sebenarnya ramai yang sangkut dua-dua. Rokok tak berhenti, vape pula. So sebab kalau nak berhenti rokok jangan vape. So berhenti je. Sebab ramai yang ingat okay kita nak stop merokok, kita vape dulu supaya kita boleh stop rokok. So tak juga, sebab ramai yang sangkut dua-dua, dia terpaksa rokok dan juga vape pula. Betul. Lagi satu sekarang ni yang suplemen yang tengah agak trending jugalah. Bukan trending lah, tapi ramai juga patient tanya ialah inositol. Adakah doktor recommend inositol untuk semua patient ataupun yang tertentu sahaja? Atau tak ada? Inositol, so kebanyakan yang ambil inositol adalah wanita yang ada PCOS ataupun polycystic ovarian syndrome. Okay? Dari segi medical punya literature, basically PCOS ni yang paling penting adalah dapatkan BMI yang normal. So that is the most important thing, okay? Rather than supplement, okay? Dan dari segi ubat, isunya adalah telur tu tak matang, so kita akan bagi ubat untuk rangsangkan telur tu matang macam Clomid ataupun hormone injection. Tapi ubat-ubat lain, sebab kita dapati wanita yang PCOS, dia ada risiko untuk berdapat kencing manis ataupun dia ada insulin dia tak sensitif. Hormon insulin dia tak boleh berfungsi dengan baik. So kat situlah yang kita bagi macam ubat metformin, ubat macam pre-diabetic. Okay. Tapi ubat metformin ni dia ada banyak side effect dia. Contohnya dia rasa perut dia rasa kembung, rasa berangin, ada diarrhea. So ramai orang tak boleh nak terima metformin. So kat situlah inositol datang. So dia macam jadi second line. Kalau tak boleh nak cope dengan metformin, ambil inositol. So
dari segi kajian, yes ada pro and cons, tapi dia punya evidence dia tak sebanyak metformin. So masih lagi metformin as our first choice, first line. Tapi kalau tak boleh, baru ambil inositol. Okay, alright. So kira bukannya inositol bukannya macam ubat untuk semua, supplement untuk semua orang lah kan. Dia untuk golongan tertentu. Betul. Betul. Lebih Alright. kepada PCOS tu. Okay. Ramai ke orang ambil inositol? Ramai yang tanya. Bila datang je, doktor saya dah ambil inositol. Ataupun tanya, doktor lepas ni saya beli inositol ya, hospital ada ke tak inositol? Terus selalu tak. So lepas tu Dr. Syamina kata apa tu? Satu, Sunway tak ada inositol. Tak ada stok. So, selalu untuk pesakit PCOS sajalah. Ya, betul. Okay, so soalan seterusnya. Okay, so ramai sekarang ni macam ramai yang macam banyak cara untuk rawatan kesuburan. Ada yang makan ubat saja, ada IUI, lepas tu ada IVF. Dan memang banyak orang tahu IVF ni bukannya benda yang murah lah kan. Dia memang perlukan perbelanjaan yang lebih sedikit. Memang success rate dia okay, bagus, tapi perbelanjaan dia lebih. So bila Sally akan menyarankan pesakit itu buat IVF. Dia dah tak berjaya cara lain atau apa-apa. Bila yang Sally akan suruh pesakit tu terus buat IVF. So kita daripada ujian saringan kesuburan tu kita tengok ada tak a clear indication ke arah mana jenis rawatan tu. Contohnya kalau ada masalah dengan tube block, ataupun masalah dengan bilangan sperma, pergerakan sperma. So kita lebih ke arah IVF ataupun ICSI. Okay. Isu lain seperti macam kalau ada isu dengan result telur kurang, ataupun ada endometriosis. Endometriosis selalunya stage tu, maksudnya dia dah ada endometrioma, dah ada cyst dah ada kat ovary tu. So kita lebih ke arah nak push ke arah IVF sebab kita rasa itu lebih beneficial, dia banyak lagi additional value dia berbanding dengan Clomid ataupun IUI. Okay. So wanita yang PCOS kalau dah buat Clomid tak ada telur yang matang. Maksudnya dia perlukan rangsangan yang lebih kuat. So dan kita akan ke arah IVF sebab kita boleh pakai hormon yang dos yang tinggi. So itu yang antara indikasi lain. Yang lain tu kalau tak ada isu dengan result telur, dia masih muda lagi, mungkin ada PCOS tapi dia boleh terima rangsangan dengan Clomid, masih ada respon, kita lebih ke arah Clomid dulu. Okay. Lebih ke arah turunkan berat badan dan buat Clomid pada masa yang sama. Those are the thing yang kita buat. Ataupun kalau unexplained, maksudnya dah check semuanya normal, tube tak block, sperma okey, telur okey, apa kat mana silapnya. So sometimes kita boleh kata okey kalau nak try IUI. So that's when IUI punya datanglah indikasi tu. Okay. Tapi tak, some couple dorang ada yang nak take it slow. So maksudnya dia nak try dengan Clomid dulu. Dia nak buat. Kalau tak ada. Betul. Atau dia nak buat IUI tu, bila rasa cakap IVF, dia rasa huge jump. So sometimes kita kena explain jugalah kalau tak ada clear cut indication untuk IVF, yes boleh try, cuma kena keep the momentum up. So kadang-kadang bila dah ambil Clomid, dapat period, so sedih, so sometimes take a longer time nak datang balik. So itu yang isunya bila kita buat rawatan macam Okay, so katakan kita okay, so rasa Sally pernah dekat live yang lepas-lepas pernah bincang pasal PGD kan, pasal so boleh genetik tu. Boleh tak cerita sedikit pasal ini cuma untuk pesakit yang buat IVF je lah kan, yang genetik. Betul. So especially ramai wanita yang ambil rawatan kesuburan ni, especially yang IVF, kadang-kadang umur dia dah meningkat. So dia ada risiko untuk dapat baby yang tak normal. Contohnya Down syndrome. So apa yang buat untuk check untuk benda-benda ni masa sebelum mengandung dengan selepas mengandung? Okay. So basically apa indikasi untuk buat genetik? Contohnya wanita tu usia dia 40 tahun ke atas ataupun 35 tahun ke atas, kita ada offer ataupun ini adalah pilihan couple nak buat ekstra
bila dia dah dapat embrio tu, contohnya dia dapat 5 embrio. So kita nak pilih yang mana yang akan memberikan dia chance untuk mengandung paling tinggi. So selain pada grading yang kita bagi kat embrio tu, sebab grading tu apa yang kita tengok ialah kita tengok dia bentuk tu sel dia sama ke tak, sekata ke tak, ya, tak ada fragmentation, tu kita bagi dia grade top lah, ya. Tapi kalau ada banyak fragmentation, then kita bagi low grading. Tapi antara salah satu cara lain untuk kita saring adalah kita tengok genetik embrio tu. Macam mana embrio tu sihat tak? So kita tengok satu-satu sama ada embrio tu ada tak risiko dia dapat kromosom yang tak normal, ya, macam Down syndrome. So kita tak pilih dia, kita ambil yang sihat lah, ya. So itu yang kita buat, kita saring dia lagi daripada 5 tu yang mana yang sihat, mungkin 2 yang sihat. So kita boleh letak yang sihat sahajalah. So tak ada isu kita letak embrio tu risiko tak melekat tu tak setinggi yang kalau embrio yang sihat. Macam itulah lebih kurang. Okay. Cuma bila kita buat genetic test ni, dia punya cost tu naik lah, ya, tinggi. So double the cost of IVF. Kalau kita buat IVF biasa, cost dia dalam dalam 17,000 contohnya. Tapi bila kita buat genetic test, dia jadi dalam 28,000, ya. Sebab dia banyak lagi lab punya teknik ataupun perkakas yang diorang kena gunakan. So kat situlah ramai yang tak go ahead dengan buat genetic testing unless betul-betul perlu. So yang tu pun kita faham juga sebab memang mahal. Dan rawatan ni bukan 100%. So bila kita kata chance mengandung 50% semua macam like tak tinggi pun doktor, betul. So that's the situation lah. Bagaimana pula mereka yang memang ada genetic disease, macam contohnya spinal muscular atrophy, thalassemia, kan, dua-dua parents carrier ke apa-apa, kan, so for IVF. Adakah ujian genetik tu boleh dibuat sampai ke tahap penyakit tertentu dan boleh dibuat ke sampai specific disease ke tak? Yeah. So kalau macam tu dia panggil PGTM, ya, di mana kita buat check embrio tu ada tak penyakitnya, mak dan ayah dia ada contohnya. So apa yang kita boleh buat? Yes, boleh, ya. Sama juga check, ambil biopsi daripada embrio tu, tengok ada tak genetik dekat dalam embrio tu yang membawa, yang diwarisi daripada ayah dengan mak. Tapi sebelum tu kita kena tengok mak ayah dia, kita kena buat ujian genetik mak ayah dia sebab nak tahu genetik yang mana yang ada masalah, supaya kita boleh samakan dengan anak embrio dia, supaya kita tahu itu ada dan kita boleh pilih embrio yang tak ada genetik tu. Okay, so itu pun antara rawatan lah, orang kata is prevention, ya, cegah daripada penyakit tu diwarisi untuk the next generation. Sama macam contohnya ada orang ada thalassemia, dua-dua pembawa, ya. So kita takut anak tu menjadi major sebab mak pembawa, ayah pembawa. Mak ayah mungkin tak ada simptom, sikit je simptom dia, tak heavy, tak major. Tapi kalau anak tu ada dua-dua genetik daripada yang thalassemia tu, dia boleh jadi major. So dia akan menjadi bergantung kepada blood transfusion, terlalu kerap. Every 3 weeks bergantung dengan blood transfusion. So itu antara yang kita boleh buat lah. Yes. So saya ada juga pesakit yang mengandung semua, kan, yang dia anak pertama je yang mengandung natural, yang anak seterusnya semua dia buat IVF sebab dia detect mak ayah dia dua-dua ada penyakit keturunan ni, dua-dua cancer. Dia tak nak anak lain ada masalah tu. Jadi memang semua kandungan dia lepas tu memang IVF. Dia tak ada problem pun nak pregnant, tapi sebab dia nak elak daripada, tapi cost dia memang tinggi lah, kan. Ya. Poket kena dalam sangat. Itulah dia. So lepas katakan couple tu berjaya mengandung, pregnant, kan. Jadi apa ujian yang seterusnya akan dilakukan bila dah pregnant? Dia nak kena ambil darah ke? Dia kena buat ultrasound berapa kerap ke? Daripada mana? So kalau dia alhamdulillah berjaya mengandung daripada rawatan fertility contohnya, okay, so kita akan
buat ujian darah. Macam mana bila kita tahu dia mengandung, kita buat ujian darah dalam 2 minggu selepas buat embryo transfer. Okay. Itu yang dia panggil beta day. It's a big day. Semua orang nervous. Kalau kat klinik tu semua orang refresh. Urusan darah tak keluar lagi. Patient dah tunggu kat depan. Semua nervous. So bila dapat tu dan kita alhamdulillah break the news kata pregnant. Okay. So masa tu dia kiranya dalam 4 minggu. Dah pregnant. So ramai yang kata dah 4 minggu dah pregnant. Sebab masa kita transfer tu dia dah 2 minggu 5 hari contohnya. Sebab dia blastosis kan. Dia dah 5 hari. So masa tu kita tak buat scan lagi sebab terlalu awal. Kita tak nampak kantung tu lagi. Dan kita akan hanya buat scan dalam 2 minggu lagi. Masa tu dia 6 minggu pregnant. Cuma ubat-ubat tu kita akan teruskan. Ubat yang Progynova lah, ubat Dufaston, ubat injection. Banyak sangat ubat hormon kita bagi kat mereka. So dan kita akan jumpa every 2 weeks. So the next appointment masa 6 minggu. Masa 6 minggu ni baru kita buat scan. Masih lagi scan awal scan bawah transvaginal sebab kita nak pastikan kantung tu dekat dalam rahim. Nak pastikan berapa kantung. Yeah? So kita dah tengok. Kita tak nampak lagi jantung baby masa tu. Okay. Dan kita akan follow up every 2 weeks sampailah 10 minggu. Yeah? So bila dah 10 minggu tu kita masa 8 minggu kita scan perut, dah tak scan bawah. Dan 10 minggu kita scan perut juga. Dan kita tengok pada jantung baby, heart rate baby, berapa size baby masa tu, corresponding ke tak. And then lepas tu kita handover. So masa ni kita akan tanya puan nak duduk kat mana, nak pilih hospital mana nak bersalin. So kat sinilah yang saya akan refer kat Dr. Syamina untuk penjagaan antenatal seterusnya. Okay, alright. So bila Sally pas dekat Syamina masa 10 minggu, bila yang the best untuk mereka jumpa obstetrician ni? Dia kalau Sally dah jumpa masa 10 minggu tu, jumpa 2 weeks masa 12 minggu pun boleh lagi. Ya. Lepas tu sebab especially kalau yang wanita berumur ni semua kan, lepas dah 12 minggu, selalunya kita akan bincang lah pasal ada kemungkinan baby tak normal apa semua kan. So adalah beberapa test yang kita boleh offer dekat mak-mak tu. So yang pertama kita boleh buat ultrasound. Boleh buat ultrasound tengok air dekat belakang leher tu. Kita panggil nuchal translucency. Tengok itu cuma screening sahaja. Itu bukan diagnosis lah. Tengok ada chances ke tak baby ni tak normal dari segi genetik ataupun dari segi struktur. Kedua, around 12 weeks kita juga boleh tanya kalau dia nak buat ujian genetik. So dulu ujian genetik hanya boleh dibuat dengan ambil air tuban kan. Tapi sebab teknologi baru semua kan, jadi dia boleh ambil darah mak sikit dan daripada situ dia boleh tengok DNA baby, check untuk Down syndrome, check untuk semua tu lah. Tapi of course itu cost lah. Berapa roughly cost dia tu? Kalau NIPT? Kalau yang ambil darah tu? Selalu dia range dalam 2,000 lebih lah. Dia harga dia lebih kurang sama juga dengan harga kalau buat amniocentesis, maknanya ambil air tuban. Cuma bedanya kalau ambil air tuban tu kita hanya boleh buat lambat sikit dan juga ada risk boleh gugur, ada semua risk boleh gugur semualah. Dan juga yang ambil tuban tu dia mahal bukan dekat bahagian lab. Dekat bahagian lab tu berapa ratus lah, tapi dia mahal sebab procedure. Yang DNA test yang ambil darah dia mahal dekat lab. Dia kira tak cost, dia tak ada cost procedure. So selalu dalam 2,000 lebih harga dia. And then basically berapa cepat boleh dapat result yang darah tu? Selalu ni dia kata dalam kalau tengok borang dia semua, dia kata dalam 7 working days. Okay, result dah. Tapi sometimes dapat lawal sikit. Lagi satu, kalau dia ambil darah tu dan dia rasa tak cukup DNA sample tu, dia mungkin akan minta mak ambil sekali lagi lah darah. Tapi selalunya kalau ambil sekali lagi tu, dia tak perlu bayar banyak-banyak macam lab tu. Dia cuma kena bayar untuk processing fee sikit. Macam tu lah orang datang. Okay, and then seterusnya follow up tu macam mana lepas tu kalau everything alright? Kalau everything alright,
selalunya kalau dah lepas first trimester semua okey, mak tak adalah berisiko tinggi, dia boleh follow up macam pregnancy biasa. Tapi kita tengok jugalah keadaan mak kan. Kalau mak ni mami ni sebelum ni pernah ada miscarriage ataupun mami ni macam anxious sikit, mungkin kita bagi follow up kerap sikit lah. Tapi kalau everything so far semua okey, dia still boleh follow up macam pregnancy biasa lah, sebulan sekali mula-mula. Dan dah trimester ketiga tu 2 minggu sekali lah. Ramai yang tanya, kalau baby mengandung IVF kan, dia memang confirm caesar ke? Tak. Cara Untuk saya tak. Untuk saya dia sebenarnya baby IVF ni kebanyakan orang kata baby IVF ni precious lah. Sebab mak ayah dia bersusah payah nak dapat baby tu. Actually semua baby pun precious kan. Tapi dia kata yang ni lebih sikit lah precious dia. So kebanyakan doktor akan offer untuk caesar tu. Sebab yelah tak nak risiko langsung pada baby kan. Caesar pun ada risiko pada baby tapi sikit. Berbanding dengan kalau bersalin biasa. So kita akan offer caesar kalau mak tu nak. Tapi kalau tak ada masalah pada masa dalam kandungan, aiman tuban okey, mak sihat, anak membesar dengan okey, baby kepala ke bawah, kita boleh try bersalin biasa. Ramai juga yang IVF bersalin biasa. Tapi pilihan untuk caesar tu ada untuk ibu yang Maksudnya kalau mereka ialah risau maksudnya caesar tu adalah salah satu pilihan lah yang mereka boleh pilih lah. Dan kebanyakan doktor mungkin akan lebih push ke arah caesar, especially kalau dia tahu mungkin wanita ni dah tak ada embrio lagi dah. Ataupun mungkin umur dia dah 40 lebih dah. So macam kalau dia perlu buat IVF lagi, mungkin tak, risiko tu success rate tu mungkin rendah. So mungkin doktor tu akan push ke arah caesar lah. Tapi in the end dia still terpulang pada mak ni. Dia still pulang yang mengandung. So kalau ibu mengandung still nak try bersalin biasa boleh. Tapi kena faham yang kita punya threshold, kita punya ada possibility untuk caesar juga walaupun try bersalin. Betul. Kena pantau lah masa tu kan, masa nak bersalin tu macam tu. Dah lama dah tak masuk labor room. Okay, so kita basically ada beberapa soalan daripada penonton. Okay, daripada Min ada soalan cepu emas tak? Apa-apa soalan yang nak tanya kepada penonton? Okay, kita tanya soalan simple sebab kita banyak kali sebut tadi kan. Apa suplemen yang boleh diambil oleh ibu yang nak mengandung selain daripada folic acid? Boleh tak? Okey tak? Memandangkan Sekali lagi soalan dia. Okey. Sekali lagi soalan dia. Selain daripada folic acid, apa suplemen yang boleh diambil oleh ibu yang nak mengandung? Okey. Itu soalan dia. So, okay, kita akan minta admin tengok nanti sebelum kita akhir ni kita akan announce lah pemenang dia dan kita akan hantar Bioselenium. Bioselenium untuk lelaki jangan wanita pula, bukan isteri pula yang ambil, untuk suami. Alright. Okay, soalan-soalan seterusnya daripada penonton, daripada couple, Puan Christy CHB. Doktor tolong save live ni ya, tengah driving ni. Tak boleh nak fokus nak tengok live. Okay, boleh kita simpan dekat IGTV. Nanti saya pun akan bagi link dekat Dr. Syamia, kita tag. Okay. Seterusnya, Puan Adiwa, seawal berapa minggu kandungan boleh booster? Macam mana Min rasa sekarang ni booster tu bila ibu-ibu yang mengandung boleh ambil? Kalau Kementerian Kesihatan dan juga WHO, booster tu boleh diambil bila-bila during pregnancy. Maknanya seawal tahun pregnancy boleh ambil. Tapi kadang-kadang pun faham kalau pesakit tu dia buat IVF, dia buat
dia buat fertility treatment, kadang-kadang dia takut nak ambil booster peringkat awal. So kita tengok case by case lah. Kalau wanita tu nak postpone bila dah 12 minggu ataupun 10 minggu kandungan tu lebih stabil pun boleh. Tapi kalau ikut WHO, anytime pun boleh dah ambil booster tu. Betul. So basically kalau boleh kita ambil seawal mungkin. Tapi kalau risau tunggu after 12 minggu lah ataupun 14 second trimester. Okay. Just Khalila dia tanya doktor buat male fertility tak? So basically apa maksud male fertility tu mungkin ke arah sperm test lah I think sperm test ni bukan kat klinik kesuburan je ada, dekat I'm sure dekat hospital besar pun ada kan, macam Hospital Sunway pun ada Ada. So pun boleh buat, tak semestinya pergi kat klinik kesuburan, kalau nak pergi kat general hospital pun boleh check. And then cuma lepas check tu bincang dengan doktor pakar kat situ, tengok result dia macam mana. Okay? Alright, so sebab kita nak galakkan couple check awal supaya kita boleh start awal dan prognosis tu bagus. So buat kat mana yang boleh buat je. Okay? Seterusnya ialah Puan Zakiatul Zaim, kalau berat badan dah berubah, result blood test akan berubah juga ke? So basically tengok darah, ujian darah apalah kalau macam kalau AMH dia tak ada kacau, result telur tak ada kacau dengan berat badan kita. Tapi kalau dia adalah seorang wanita yang ada PCOS, yang tu memang hormon tu akan berubah dengan berat badan. Dia lebih stabil lah. Betul stabil. Okay. So dan seterusnya ialah Puan Danishu 2021, umur 47, perkahwinan kedua. Chances macam mana husband muda lagi? Macam mana yang Ni yang kita dah discuss tadi tu lah. Pergi check je lah dulu. Pergilah check. Manalah tahu. Tapi so dia basically kita tengok, kita selalunya kita kata okay kita buat saring dulu, tengok MH berapa, tengok scan dia follicle macam mana. Cuma chances tu memang rendah sangat so kita looking at like less than 1 or 2%. So sometimes kita discourage juga couple nak go through this process macam tu lah. Dan kena bincang lah So seterusnya ialah I am Mrs. Ana. Doktor, macam mana kalau motility sperm bawah dari 4%, adakah IUI dapat membantu? So bukan motility ni, rasanya morfologi bawah daripada 4%. Min, macam mana Min buat IUI kat sana? Do you still do kalau dia punya morfologi katakan 3% macam tu? I mean, setengah selalunya saya kalau morfologi dia tak bagus, bergantung lah. Mungkin kita bagi ubat sikit kat husband, pokok, tengok macam mana dululah. Kalau ada improve, mungkin boleh proceed lah dengan IUI. Tapi kalau dia still tak berapa bagus, mungkin kita akan lebih surekan daripada guna duit tu untuk IUI berkali-kali, better guna duit tu untuk IVF terus lah. Betul, so kita kata basically dia dasar optima. So even dengan IUI yang semua perfect pun chances tu dalam 10%. So kalau dasar optima, kalau nak cuba sekali boleh, but dia punya chance tu tak tinggi. Kalau tak berjaya, then move forward. Just go ahead dengan IVF. Alright. So seterusnya ialah Puan Yati Rosli, dok, kalau lepas embryo transfer boleh ke makan omega 3 ataupun susu kambing? So kalau mengandung, ramai yang tanya, doktor kalau mengandung susu apa yang terbaik? Sebenarnya kita kena fikir bila kita mengandung ni, tujuan kita minum susu tu ialah untuk kalsium. So sebenarnya apa-apa jenis susu yang tinggi kalsium bagus dah untuk wanita yang mengandung. So tak kisahlah susu kambing ke, susu lembu ke, almond milk ke, bagi yang vegetarian tu kan. Susu soya tak banyak. Mahal tu. Itulah. Susu soya tak banyak sangat kalsium. So kita ambil susu tu lebih kepada kalsium sebab kita dah makan semua. So boleh je kalau nak makan susu kambing tu. Tapi tengoklah kita minum untuk apa. Kalau kita minum kata susu tu yang terbaik, tak semestinya lah.
So selalunya saya kata boleh kalau tu, kalau nak minum susu fresh milk pun boleh kalau Hmm. dia boleh tu kan. Tapi ialah lebih kepada kalsium. Hmm. Okey, Puan Hani Zahira, bilakah IUI akan digalakkan? Hmm. So IUI ni kita cakap tadi basically pasal wanita yang ada pasangan yang ada unexplained subfertility. Maksudnya kita buat semuanya okey. Hmm. Tapi tak ada rezeki lagi. So IUI might be another pilihan ataupun Min selalu tak jumpa juga couple yang tak boleh nak bersama. Maksudnya dia ada vaginismus ataupun Ada, ataupun kadang-kadang ada. mm, Memang ada. dia ada ramai kan sebenarnya. Ya, ramai. Ini benda yang tak diketengahkan. Tapi sebenarnya ramai wanita yang ada vaginismus. It's just that Ya. tak discuss kan dekat masyarakat kita, kita tak beritahu. Mm. Wanita yang ada vaginismus boleh juga buat IUI. Tapi kadang-kadang nak buat IUI tu pun susah sikit juga. Sebab nak masuk speculum pun kadang-kadang susah. Tapi boleh dibuat lah pada mereka. Ya betul. So vaginismus dia mana dia tak boleh bersama, bila dia nak bersama dia rasa sakit ataupun dia tak boleh ada penetration ya. Ya. So tapi dalam sebulan tu kadang-kadang kita jumpa ramai juga macam like 2-3 kali couple macam ni, sebab kesian juga sometimes diorang dah berkahwin bertahun-tahun tak tahu nak pergi ke mana. Betul. Sebab kita tak openly discuss kan. So itulah dia. Okay. Um, Seterusnya ialah Puan Rika Marina, bulan lepas buat IUI tapi tak berjaya. Boleh ke teruskan makan DHEA, inositol, vitamin E, vitamin D, coenzyme Q10 Banyaknya. sampai nak buat teks rawatan lepas raya? Maka suplemen berterusan ada efek yang negatif tak? Banyak suplemen dia. Folic acid pun kena teruskan ya. Folic acid jangan lupa. Even Itu yang paling penting juga. Betul-betul. So boleh teruskan, tak ada isu. Tapi folic acid kena tambah. Alright, seterusnya Puan ANS SFQH, normal ke selepas setahun kahwin, period setiap bulan lewat? Lewat sampai seminggu 6 hingga 15 hari. ni selalu kena check jugalah. Kena check juga kalau dia badan, kalau dia makin stres. Tapi kena check lah kalau sebelum ni period. Ya, betul. Lepas tu sekarang berubah. Selalunya dia berkaitan dengan hormon jugalah. So kena pergi dekat doktor kesukaran ataupun doktor gynae. Doktor Gani pun boleh. So selalunya saya tengok. Dan dia nak pregnant Ya, pergi. betul. Bulan Ya, betul-betul. So selalunya kadang-kadang kita takut PCOS lah selalunya, but may not be. So kena check. Okay. Puan Jihan Lalala, apa beza IUI dan IVF? Ramai yang tanya juga, IUI ni apa, IVF ni apa? Untuk TTC prefer yang mana dulu? Untuk mereka yang mencuba. IUI ialah di mana kita ambil sperm suami, kita masukkan ke dalam melalui bawah, melalui vagina, melalui cervix, kita masukkan ke dalam rahim isteri. Maknanya tiada persenyawaan apa-apa kat luar. Dia semua persenyawaan semua berlaku dalam badan isteri juga. Dan kalau IVF, kita ambil telur daripada isteri, kita ambil sperm suami dan kita membantu proses persenyawaan itu di luar. Dan kemudian janin tu kita masukkan balik. Blastocyst tu kita masukkan balik dalam rahim isteri. Betul Saleha? Betul-betul. Tu betul tu. So ramai yang tanya IUI tu beza tak dengan IVF? Banyak beza. Betul. Macam Dr. Syamina cakap tadi. So proses dia basically persenyawaan di luar lah untuk IVF. IUI dekat dalam. Pun berbeza. Beza ya. Okey, soalan yang terakhir sebab banyak lagi soalan lain tapi kita tak sempat. So basically dia tanya ada normal tak daripada Puan Dayah Gigabyte? Adakah normal kalau period tu lebih daripada 14 hari? Sudah cek tapi doktor kata dinding rahim menebal. So
basically kalau period panjang sangat ni ya, macam mana Mi tengok keadaan macam ni? Mm-mm. Kalau period panjang sangat, kita kena siasat juga. Sebab okay, first Mm-mm. tengok period tu panjang dan banyak ataupun just berpanjangan tapi sikit-sikit. Mm-mm. Kita kena tengok juga satu daripada segi struktur, terutama bila doktor kata dinding tu menebal. So kita tak tahu adakah ada polip ke, ada pertubuhan kecil ke dalam rahim tu. Lagi satu, maknanya kita kena buat scan dari bawah lah. Itu yang paling bagus. Mm-mm. Lagi satu, kita kena tengok umur wanita ni. Kalau dinding tu tebal, umur dah 40 lebih, kadang-kadang kita takut juga, takut benda yang tak elok. Seperti kanser, pre-cancer ke apa. Lepas tu, kalau kita dah check semua dari segi struktur tu semua normal, kita kena check juga daripada segi hormon. Ada perubahan daripada segi hormon ke apa. Kalau tu semua normal, mungkin kita ada what you call as dysfunctional uterine bleeding lah. Maknanya kita punya period just memang panjang, still perlu rawatan, tapi dia tak ada penyebab yang betul-betul. Kita tak boleh jumpa penyebab dia. Tapi kita tak nak lah biar period kita panjang sangat. So, Betul. kita lakukan rawatan untuk pendekkan tempoh period tu. So betul. So kena check, kena tengok dan kena rawat sebab it's not, bayangkan bulan puasa nanti, oh dia separuh bulan kesian pula. Okay. So so basically kita dah akhir sampai tamat ya dari segi sesi kita. So saya nak umumkan pemenang ya. So pemenang yang paling tepat dan cepat ialah Puan Rozita Muhammad Yatim ya. Dia kata vitamin D. Betul tak tu? So Puan Rozita nak minta nama penuh dengan alamat dan juga telefon, boleh DM tepi untuk kita hantarkan bioselenium ni. Okay? So basically kita punya discussion IG Live ni sampai sini je Min. Nanti kita akan plan lagi masa akan datang untuk bincang pasal isu wanita, kesihatan wanita, insyaAllah. So terima kasih Dr. Syamina sudi luangkan masa. Terima kasih dapat bersembang santai hari ni. Sembang. Saya balik setelah lama tak berjumpa. Ya, betul. Nanti kita jumpa insyaAllah. Okay. And then soalan-soalan lain tu kita akan jawab secara offline dan kita akan tag lah nama orang yang tanya soalan. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.